أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dan bertemu semula dalam rancangan Kelantan Berhikayat siri yang ke-10 yang dibawakan khusus untuk anda semua untuk anda semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan insyaAllah pada siri yang ke-10 pada malam ini kita akan terus mendalami ataupun meneliti sejarah Kelantan ketika zaman Sriwijaya, di mana dalam perbincangan kita lepas kita telah melihat bagaimana asal bermulanya Sriwijaya dalam sejarah Nusantara. Kerana Sriwijaya itu ialah bukan sebuah kerajaan yang bermula daripada Palembang berdasarkan catatan yang dibuat oleh Ising yang telah berlayar daripada China ke Sriwijaya pada tahun 671 Masihi. Kemudian ketika dia berlayar pulang pada tahun 685, dia telah mendapati bahawa Palembang dan juga Melayu di Jambi sekarang telah menjadi jajahan takluk Sriwijaya. Jadi dalam sejarah ini sebenarnya pengkaji-pengkaji seperti L.J. Mons telah meneliti dengan beberapa aspek dan menghujahkan bahawa sebenarnya Sriwijaya itu ialah terletak di pantai timur semenanjung Tanah Melayu. Berdasarkan jarak perjalanan pelayaran, berdasarkan bukti pada ukuran bayang-bayang matahari, dan juga berdasarkan beberapa kenyataan tentang peralihan arah pelayaran yang berlaku dalam perjalanan tersebut. Dan di sini berdasarkan riwayat tradisi Kelantan dan juga beberapa aspek lain, Ustaz Abdul Nakula telah menghujahkan bahawa sebenarnya Sriwijaya yang awal itu bermula di Kelantan apabila kerajaan yang lama Rakta Mritika telah ditukar namanya oleh Raja Jayanaga, Sri Jayanaga, sekitar 650 Masihi ataupun abad yang ke-7. Ditukar nama kepada Sriwijaya Mala. Maka daripada situlah berkembangnya pengaruh Sri Jayanaga apabila baginda berjaya menguasai semenanjung Tanah Melayu dan menamakan kawasan yang baru ini sebagai Sriwijaya, kemudian meluaskan jajahan takluknya ke utara sehingga menguasai negeri-negeri yang hari ini kita kenali sebagai Thailand, Kemboja, Laos dan juga Burma ataupun Myanmar. Daripada Myanmar barulah gerakan penjajahan di peringkat yang kedua dimulakan bila Sri Jayanaga dapat menguasai Pulau Sumatera sehingga ke Melayu dan juga Palembang. Daripada sanalah Jayanaga telah mengarahkan kepada kerajaan-kerajaan yang terdapat di kawasan kepulauan supaya tunduk kepada Sriwijaya yang berpusat di Kelantan ketika itu dan membayar ufti, sehingga tidak akan berlaku peperangan. Ketika ini di Jawa terdapat kerajaan bernama Holing ataupun Kalinga. Holing itu sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Jawa, di Jawa Timur. Maka Sri Jayanaga telah melancarkan serangan ke atas Holing dan berjaya mengalahkan Holing. Cuma agak malang, kan dalam pertempuran di Selat Madura, Sri Jayanaga telah terbunuh.
Walaupun menang dalam perang tersebut, beliau terbunuh. Inilah yang menyebabkan berlakunya perubahan ataupun demotivate di kalangan tenteranya. Lalu mereka berpatah semula ke Palembang. Sedangkan di Palembang, Ratu Jayanaga telah pun berada di sana bersama dengan saudaranya yang kita sebutkan sebagai Begawan atau Begawan Kasausidi yang berada di sana. Sedangkan Begawan ketika perang itu berlaku telah berpatah balik daripada Palembang pergi ke Sriwijayamala atau Kelantan untuk menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Khmer terhadap kerajaan Sriwijaya. Inilah latar belakang yang berlaku. Kemudian ekoran daripada kematian Sri Jayanaga telah menyebabkan wilayah yang luas itu terbahagi dua. Dalam perbincangan pada hari ini, kita akan melihat bagaimana sebenarnya Empayar Sriwijaya itu telah berpecah. Empayar yang besar yang telah dibina oleh Maharaja Sri Jayanaga telah berpecah. Iaitu perpecahan ini melibatkan dua kawasan, Sriwijaya Daratan dan juga Sriwijaya Kepulauan. Daratan tu maknanya semenanjung sehingga ke kawasan Burma atau Myanmar, Thailand dan Indochina. Adapun kawasan kepulauan ialah kawasan yang melibatkan Indonesia hari ini. Ustaz Bernakula menjelaskan berdasarkan fakta-fakta yang beliau kemukakan, menyatakan bahawa sebenarnya dalam sejarah Sriwijaya, selepas Sriwijaya itu dibina dan dibangunkan dengan begitu besar oleh Sri Jayanaga, berlaku satu perpecahan di sekitar tahun 686, iaitu selepas kematian Sri Jayanaga. Selepas kematian itu, sebenarnya kerajaan ini dibahagi dua, iaitu pertama Sriwijaya Daratan yang diserahkan kepada putera sulungnya, iaitu Maharaja Dwi Pantra ataupun disebut juga Maharaja Dipang. Dipang ataupun Dwi Pantra. Di mana Maharaja Dipang ini memerintah Sriwijayamala yang berpusat di Kelantan. Di kawasan Tanah Besar, daripada semenanjung, seluruh kawasan semenanjung sampai ke Tanah Besar Indochina. Kawasan ini dikuasai oleh Maharaja Dipang atau Maharaja Dwi Pantra yang memerintah di sini sebagai putera sulung kepada Sri Jayanaga. Adapun kawasan Sriwijaya Kepulauan yang meliputi pulau-pulau Nusantara, kawasan ini dikenali sebagai Sriwijaya Kepulauan, diperintah oleh putera yang kedua, iaitu Maharaja Diraja. Maharaja Diraja ini memerintah daripada kota Matajab, iaitu satu kota yang berhampiran dengan Kuala Sungai Musi di Jambi sekarang. Dikatakan tempat jadi pusat bagi kerajaan Sriwijaya itu di Muara Sungai Jambi. Di situlah tempat pemerintahan Maharaja Diraja. Jadi apabila Maharaja Diraja itu memerintah di sini, di situlah sebenarnya turunnya keturunan raja-raja yang memerintah negeri Minang atau Minangkabau, dan juga keturunan mereka orang Minang sama ada di Sumatera Barat ataupun yang berada di Negeri Sembilan pada hari ini. Jadi keturunan raja-raja di sebelah sana, di sebelah Minang, ialah berasal daripada keturunan Maharaja Diraja, itu putera kedua kepada Sri Jayanaga. Adapun Maharaja Dipang, dia adalah raja yang memerintah di sebelah Sriwijaya Daratan. Maka pada hujung abad yang ke-7 ini, itu sekitar tahun 686, barulah Sriwijaya ini terbelah pada dua bahagian. Dua bahagian, itu di bahagian daratan dan bahagian lautan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita akan dapati bahawa
Sriwijaya yang berpusat di Palembang itu ialah Sriwijaya yang muncul kemudian, iaitu Sriwijaya yang terbentuk kerana pengasas Sriwijaya yang berpusat di Kelantan telah membahagikan wilayah ini, yakni Dewi Jayanaga, isteri kepada Sri Jayanaga, membahagikan kawasan ini kepada anak-anaknya, iaitu Maharaja Dwi Pantra atau Maharaja Dipang dengan juga Maharaja Diraja. Di sinilah bermulanya sejarah kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Matajam ataupun di Muara Jambi itu. Jadi kalau kita perhatikan hari ini, catatan-catatan yang menyebutkan berkenaan dengan kedua-dua kawasan ini yang sangat mengelirukan para pengkaji, kerana perkataan Sriwijaya memang ada bukti-bukti artifak yang muncul di sana, seperti candi-candi dan sebagainya. Tetapi bila pengkaji meneliti catatan yang dibuat oleh Ising pada tahun 671, kita akan menghadapi satu pertembungan ataupun satu polemik sejarah yang sangat menyulitkan, iaitu gambaran-gambaran yang diberikan kepada kedudukan secara geografi berkenaan dengan Sriwijaya, memang dia sama sekali tidak menggambarkan tempat itu ialah di Palembang ataupun Muara Jambi. Sebaliknya, tempat itu menggambarkan berada di pantai timur Semenanjung. Dan itulah L.J. Mons mempertegaskan pandangan bahawa berdasarkan data-data yang dikemukakan, semestinya Sriwijaya itu berpusat di pantai timur Semenanjung. Maka di sinilah huraian-huraian yang dikemukakan oleh Ustaz Abdullah Nakula untuk menjawab persoalan tentang kedudukan, asal mula dan juga latar belakang sejarah awal Sriwijaya yang mengelirukan itu. Jadi di sini kita nampak bahawa sebenarnya Sriwijaya itu dia bermula di Kelantan menggunakan nama Sriwijaya. Kemudian bila dia menjajah semua kawasan ini, salah satu tempat yang dikuasai ialah Melayu ataupun di Jambi itu, atau mungkin di Palembang, muara sungai Jambi kan, muara sungai Jambi, Sungai Musi di Jambi, itu dia kata tempat pemerintahannya. Maka daripada situ, bila Sri Jayanaga ni mangkat, maka kawasan yang luas itu dibahagikan di antara dua anaknya, iaitu Maharaja Dipang memerintah di kawasan daratan, Maharaja Diraja memerintah di kawasan kepulauan. Maka di situ baru ada dua Sriwijaya. Bila ada dua Sriwijaya, selepas pada itu Sriwijaya yang dirujuk oleh ahli-ahli sejarah, pencatat-pencatat Cina dan India, kita boleh kenal pasti bahawa ada dua Sriwijaya yang berbeza. Baik. Yang kita akan fokuskan dalam perbincangan kita ini ialah Sriwijaya daratan yang diperintah oleh Maharaja Dwi Pang ataupun Maharaja Dipan ataupun Dwi Pantra ini, yang berpusat di Kelantan, kerana Maharaja Dipang ataupun Dwi Pantra ini dia mewarisi pusat kerajaan yang asal yang terletak di Balai Penjuru ataupun di Kelantan itu. Satu keadaan yang agak malang bagi Maharaja Dipang selepas dia menguasai kawasan daratan ialah kerana sebelum ayahandanya terbunuh dalam peperangan di Selat Madura pada tahun 686, telah berlaku pemberontakan di kawasan Tanah Besar, di mana sebagai telah kita sebut sebelum ini, pengasuh ataupun adinda kepada Dewi Jayanaga yang dikenali sebagai Begawan Kasau Sidi itu terpaksa mengetuai bala tentera daripada Balai Penjuru untuk menghadapi pemberontakan yang berlaku di
Khmer ataupun di Kemboja hari ini, orang Khmer di Kemboja. Maka pemberontakan itulah yang diwarisi oleh Maharaja Dipang dan pada zaman pemerintahannya telah berlaku siri-siri pemberontakan yang agak besar di kawasan Tanah Besar kerana kedudukan mereka yang agak jauh dan kawasannya agak luas yang menyukarkan pengawalannya. Maka di sini disebutkan bahawa beberapa kawasan iaitu Khmer Hilir. Khmer Hilir itu maknanya Kemboja sekarang. Khmer Hulu artinya Laos. Dwarawati iaitu Thailand hari ini dan juga Arimadana iaitu Myanmar telah melakukan beberapa siri pemberontakan yang berasingan. Akhirnya kawasan-kawasan ini telah berjaya melepaskan diri daripada pengaruh Sri Wijaya Mala yang berpusat di Balai Penjuru. Yang tinggal di dalam kekuasaan dia yang kita boleh katakan kekal taat kepada kerajaan yang pusat di Balai Penjuru itu hanyalah beberapa negara yang wujud di sepanjang Segenting Kera. Maknanya daripada Segenting Kera yang mungkin agak dekat dengan Kelantan, daripada kawasan Ligor menghala ke selatan. Itulah kawasan-kawasan yang dia anggap sebagai kawasan yang kekal taat kepada Sriwijaya Mala. Adapun kawasan-kawasan di tanah besar Indochina sehingga ke Myanmar, kawasan itu telah melepaskan diri dan memerdekakan diri mereka daripada pengaruh Sriwijaya. Perkara ini berlaku pada zaman pemerintahan Maharaja Dwi Pantra atau Maharaja Dipang. Kemudian disebabkan oleh pergolakan yang berlaku ini, Maharaja Dipang telah bertindak menukar nama negaranya daripada nama Sriwijaya Mala kepada satu nama baru, iaitu mengembalikannya kepada nama asal Kelantan iaitu Medang. Cuma kali ini dia bukan dikenali sebagai Nusa Medang ataupun Medang Gana, tapi disebut sebagai Medang Bumi. Nama Medang Bumi itu digunakan ketika zaman pemerintahan Maharaja Dipang dan selain daripada nama Medang Bumi yang menjadi nama baru bagi Kelantan tua ini, ada beberapa nama lain yang turut digunakan apabila berlaku perubahan politik selepas daripada itu. Sebagai contohnya, kalau kita lihat nama Medang Negara, Medang Bumi, nama itu sebenarnya nama yang digunakan di Kelantan, tetapi selalunya kita akan bertemu dalam riwayat-riwayat tradisi menyebutkan ada sebuah negara ketika itu yang disebut Amdan ataupun Amdan Negara. Ustaz Nakula mengatakan bahawa Amdan itu ialah satu nama daripada sebutan-sebutan kepada Medang. Medang Bumi itu disebut sebagai Amdan Negara. Kemudian apabila dua bahagian Empayar Sriwijaya ini telah pun berpecah dan berbeza, telah berlaku perubahan nama kepada nama Empayar. Nama sebelum ini yang disebutkan sebagai Sriwijaya merujuk pada keseluruhan kawasan. Kemudian bila terbelah dua, Sriwijaya Mala itu merujuk kepada tanah besar. Sriwijaya lagi satu itu kepulauan. Maka yang untuk membezakan kedua-dua kawasan ini, Sriwijaya yang berada di kawasan tanah besar mula dikenali dengan nama Tanah Serendah atau Tanah Seri Indah Sekebun Bunga. Tanah Seri Indah Sekebun Bunga itulah nama sebuah empayar pada masa itu. Hari ini Tanah Seri Indah Sekebun Bunga itu dirujuk kepada satu kawasan yang terletak di kawasan Serendah, di tebing Sungai Kelantan atau Tanah Serendah, dan di tebing Sungai Kelantan di kawasan Kadok sekarang ini. Dan dikatakan nama Tanah Serendah Sekebun Bunga itu ialah nama sebuah empayar yang besar yang muncul
selepas zaman Raja Dwi Pang itu, Raja Dwi Pantera ataupun Maharaja Dipang itu. Jadi di sini kedudukan tanah serah seberbunga itu banyak sekali disebut dalam riwayat tradisi dan juga disebut dalam kisah-kisah wayang Kelantan. Dan sebutan-sebutan orang tua di Kelantan itu menyatakan bahawa kerajaan ataupun empayar tanah serendah Sekebun Bunga itu merupakan sebuah kerajaan yang terlalu besar, sangat besar, tidak diketahui bagaimana besarnya, tapi digambarkan sebuah kerajaan yang sangat besar. Maka pembentukan kerajaan baru dengan nama Tanah Serendah Sekebun Bunga atau Tanah Seri Indah Sekebun Bunga ataupun Tanah Serendah Sekebun Bunga ini berlaku pada zaman Empayar Dwi Pantera, ketika zaman Maharaja Dwi Pantera selepas perpecahan yang berlaku dengan kawasan di utara, tanah besar di utara. Baik, seterusnya kita akan melihat bahawa ketika zaman Maharaja Dwi Pang ini sebenarnya kebangkitan semula yang berlaku bukannya dilakukan oleh Maharaja Dipang ataupun Dwi Pantera, tetapi dilakukan oleh anak saudaranya yang dikenali dengan nama Raja Muda Jayasingha ataupun Sanjaya. Raja Muda Sanjaya ataupun Raja Muda Jayasingha. Supaya mudah kita faham, kita guna satu perkataan sahaja, Raja Muda Sanjaya. Raja Muda Sanjaya itu seorang tokoh yang lahir dalam kerajaan Sriwijaya di Kelantan, dan baginda mempunyai banyak nama dan disebutkan mungkin namanya mempunyai ratusan dari gelarannya, tapi nama asalnya itu ialah Sanjaya ataupun Sanjaya Putra, ataupun kita sebut dengan bahasa Melayu Jayasingha, iaitu cucu kepada Sri Maharaja Sri Jayanaga, cucu pada Sri Jayanaga ataupun anak saudara kepada Dwi Pantera. Namanya Jayasingha ataupun Sanjaya. Di dalam hikayat-hikayat tua ataupun di dalam riwayat-riwayat tradisi, kadang-kadang namanya disebut di Kelantan tu Dewa Muda. Dewa Muda ataupun Raja Muda. Dewa Muda, nama-nama lain termasuklah Inu Dewa, Seri Panji, Mahisa Kelana, Seri Panji, Raden Inikar, Kartapati, Sang Ratu Sanjaya dan lain-lain. Itu semua nama adalah merujuk kepada seorang putera yang telah dilantik sebagai Raja Muda bagi negeri Medang Bumi tadi, untuk membantu Maharaja Dwi Pantera dalam membangunkan semula kerajaan Sriwijaya Daratan yang telah pun mengalami kelumpuhan. Pengaruhnya disebabkan oleh pemberontakan yang besar-besaran berlaku di bahagian utara. Ketika ini kawasan yang dikuasai oleh mereka hanyalah kawasan Semenanjung sehingga ke Segenting Kera sahaja. Kemudian disebutkan juga bahawa Sanjaya yang ketika itu masih lagi berusia muda telah mengambil satu langkah untuk membangunkan semula kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Medang Bumi, iaitu dengan membuat penaklukan ke atas wilayah-wilayah yang pernah diperintah oleh Sriwijaya dahulu. Dicatatkan bahawa gerakan ini bermula pada tahun 713 Masihi, iaitu kira-kira lebih kurang 27 tahun. 27 tahun selepas kematian datuknya, iaitu Sri Jayanaga. Gerakan ini dilakukan oleh Sanjaya secara
berperingkat sebagai Raja Muda di Medang Bumi dengan perintah yang dikeluarkan oleh Maharaja Dwi Pantera. Gerakan yang pertama ini dilakukan ke atas Khmer Hile ataupun kita sebut sebagai Kemboja hari ini, dan telah berjaya untuk menguasai semula Khmer Hile. Kemudian dia melanjutkan gerakan ke Wentan. Wentan ni dikenal juga kadang-kadang sebagai Khmer Hulu ataupun Laos sekarang. Dulu nama lamanya Wentan. Digerakkan daripada Khmer menuju ke Wentan, menyebabkan dua kawasan ini, Khmer dan Wentan, jatuh ke tangan Sanjaya. Kemudian Sanjaya meneruskan gerakannya ke sebelah barat, akhirnya berjaya menguasai Dwarawati ataupun Thailand hari ini. Kemudian akhirnya dapat menguasai semula Arimadana ataupun Myanmar hari ini. Ini gerakan yang dilakukan mengambil masa sekitar 12 tahun. Ekspedisi selama 12 tahun bermula daripada 713 sehingga 725 yang berhasil untuk mengambil semula kekuasaan ke atas Khmer Hile, Khmer Hulu atau Wentan, ke atas Thailand hari ini, ataupun kita sebutkan nama lamanya sebagai Dwarawati, dan juga ke atas Arimadana ataupun Myanmar hari ini. Itu kawasan besar itu dulu terlepas selepas kematian Jayanaga, ditebus semula oleh cucunya Sanjaya. Pada ketika penguasaan ke atas wilayah-wilayah di Indochina dan juga Tanah Besar itu berlaku, berjaya dilakukan oleh Sanjaya, di Medang Bumi kerajaan telah beralih tangan kepada Maharaja Putera, iaitu abang kepada Sanjaya, menjadi raja yang baru. Di Medang Bumi, abang Sanjaya telah menjadi raja bernama Maharaja Putera, tetapi Sanjaya telah bekerja keras untuk membuka wilayah-wilayah yang berada di utara. Kemudian selepas berjaya menguasai kawasan ini, beliau kembali semula ke Medang Bumi dan kekal memegang jawatan sebagai Raja Muda. Selepas itulah tahun 728 barulah disusun satu gerakan baru untuk membolehkan mereka menguasai pula kawasan kepulauan yang pernah dikuasai oleh Sriwijaya sebelum daripada ini, termasuklah Kalinga ataupun Holing yang pernah dikuasai oleh Sri Jayanaga satu masa dahulu, tetapi beliau terbunuh dalam peperangan tersebut. Maka pada 728 Masihi itu, gerakan ekspedisi penjajah ini ditujukan kepada Pulau Jawa, atau secara khususnya ke Kalinga, itu kawasan melibatkan Jawa Timur dan Jawa Tengah sekarang ini. Kemudian penaklukan diteruskan ke Pulau Nusantara Tenggara. Pulau Nusantara Tenggara itu adalah pulau-pulau yang hari ini bermula daripada Pulau Lombok sehinggalah pulau-pulau yang memanjang ke kawasan Mahala ke Maluku. Pulau-pulau deretan Pulau Sumbawa dan seumpamanya, itu yang dipanggil sebagai Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Maka dalam gerakan yang berlaku ini, selepas berjaya menguasai Kalinga, kemudian pergi ke Nusa Tenggara, Sanjaya telah berpatah balik ke Kalinga. Dan kisah ini dapat kita lihat di dalam prasasti yang ditemui di Kedu, Jawa Tengah, bertarikh pada tahun 732 Masihi. Dikatakan bahawa prasasti ini ditulis oleh beliau untuk mencatatkan peristiwa penguasaan Ratu Sanjaya atau Raja Sanjaya ini ke atas Holing.
Di mana dalam catatan pada batu tersebut menggambarkan bahawa pergerakan penjajah itu berlaku bermula dengan kedatangan beliau menguasai kawasan Holing ataupun Kalinga, kemudian ke Nusa Tenggara. Ketika dia kembali semula ke Holing pada tahun 732, itu 4 tahun kemudian, ketika itulah batu bersurat itu dituliskan. Selepas berjaya menguasai kawasan-kawasan di Pulau Jawa dan juga Nusa Tenggara ini, Sanjaya telah memulakan gerakan untuk menguasai Pulau Sumatera yang ketika itu diperintah oleh sepupunya sebagai Raja Sriwijaya. Dan dalam gerakan yang dilakukan selepas tahun 732 itu, dia telah berjaya menguasai Pulau Sumatera keseluruhannya. Dan dengan kejayaan itu, Sanjaya sebelum dia kembali ke medan bumi, dia telah berjaya menguasai keseluruhan kawasan-kawasan yang dahulunya pernah dijajah oleh datuknya Sri Jayanaga. Kepada itu barulah dia balik semula ke medan bumi. Kemudian dicatatkan juga bahawa daripada peristiwa penguasaan mereka ke atas Pulau Jawa ini, sebenarnya dia tidak terhenti di situ sahaja. Kerana Sanjaya adalah seorang yang pemberani, yang ambitious, yang cita-cita tinggi untuk menguasai kawasan Asia Tenggara ini. Maka disebutkan selepas berjaya menguasai Sumatera dan beliau kembali semula ke medan bumi, maka daripada medan bumi ataupun balai penjuru kotanya, Sanjaya telah mengaturkan satu gerakan baru untuk menguasai beberapa kawasan kepulauan, iaitu yang pertama Pulau Kalimantan ataupun Pulau Borneo. Dia telah melancarkan satu gerakan ke atas Pulau Borneo, sedangkan adindanya yang bernama Pritindra, putera Pritindra ini diarahkan untuk menyerang Champa. Yang kita sebut tadi, kawasan yang dikuasai oleh Sanjaya ialah Khmer ataupun Khmer Hile ini, Kemboja hari ini. Adapun Champa itulah sebuah negeri yang terletak di Vietnam Selatan. Maka adindanya yang bernama Pritindra telah mengetuai satu ketumbukan untuk menguasai atau menjajah Champa, sedangkan Sanjaya sendiri telah bergerak untuk menguasai Pulau Kalimantan. Maka kedua-dua ketumbukan tentera ini telah berjaya melaksanakan ekspedisi mereka, dan ketika itulah disebutkan bahawa orang-orang Vietnam atau orang-orang Viet yang berada di utara Vietnam sekarang ini, antara Champa ke Tonkin itu ataupun ke Hanoi, itu adalah kawasan yang didiami oleh orang Viet. Orang Viet ni sebenarnya dia orang Cina, tapi yang berada di selatan. Orang Viet itu menghadapi ancaman daripada Empire Cina yang memerintah ketika itu. Mereka sedang diancam oleh penjajahan daripada Cina. Kali itulah orang-orang Viet telah mengutuskan utusan mereka bertemu dengan Sanjaya, meminta bantuan supaya Sanjaya dapat membantu orang Viet mempertahankan negeri mereka daripada serangan ataupun penjajahan orang Cina. Maka disebutkan pada tahun 767 Sanjaya telah membawa pasukan tenteranya untuk bertembung dengan tentera Cina. Mereka bergerak daripada medan bumi menuju ke satu tempat yang dikenali sebagai Giauchi. Giauchi ni adalah satu kota orang Viet yang hari ini disebut sebagai Hanoi. Di Hanoi itu mereka bertembung dan berperang dengan orang Cina, cuma agak malang. Dalam pertembungan kali ini pada tahun 767, Sanjaya telah dikalahkan oleh orang Cina.
Mungkin kerana kedudukan geografinya ataupun mungkin kerana faktor jarak. Kerana orang-orang Sanjaya yang bergerak daripada medang bumi dalam satu jumlah yang terhad, sedangkan orang Cina yang bergerak daripada darat berperang untuk menakluk Viet, mereka datang dalam jumlah yang tidak terhad. Maka faktor itu mungkin telah menyebabkan Sanjaya gagal membantu orang-orang Viet mempertahankan negara mereka daripada serangan Cina. Kesan daripada kekalahan Sanjaya ini, baginda telah mengundurkan tenteranya ke kawasan selatan yang telah dikuasai lebih awal, iaitu kawasan Champa. Kemudian daripada sana, beliau telah mengalihkan pergerakan tenteranya untuk menguasai kawasan Kepulauan Danu. Kepulauan Danu inilah sebuah kepulauan yang besar yang hari ini dikenali sebagai Filipina. Dan Filipina itu bukan nama asalnya kan. Filipina itu nama yang diberikan oleh orang-orang Spanyol yang menandakan kawasan kepulauan tersebut telah menjadi jajahan takluk Raja Philip. Raja Philip ni adalah raja Spanyol ketika itu, dan dinamakan pulau-pulau yang dulu Kepulauan Danu itu gabungan antara 3 kawasan kepulauan, Pulau Luzon, Kepulauan Visaya dan juga Mindanao, yang kita sebut zaman dahulu sebagai Kepulauan Danu, digabungkan itu dibentuk Filipina yang ada hari ini. Maka kawasan Kepulauan Danu itu juga telah diserbu oleh Sanjaya dan akhirnya mereka berjaya menguasai seluruh kawasan Kepulauan Danu. Jadi ketika ini sebenarnya Sanjaya telah melakukan satu tindakan politik yang sangat luar biasa, sehingga medang bumi yang menjadi pusat kerajaan telah berjaya menguasai keseluruhan kawasan Nusantara dan juga tanah besar yang kita boleh sebutkan sebagai Asia Tenggara hari ini. Seluruh kawasan Asia Tenggara ini telah jatuh ke tangan Sanjaya pada abad yang ke-8. Di hujung abad yang ke-8 jatuhlah semua kawasan itu ke tangan Sanjaya, sedangkan di pusat pemerintahnya kawasan tersebut dikuasai oleh Maharaja Putra, iaitu kekandanya. Jadi kawasan yang luas inilah sebenarnya disebutkan sebagai Empire Tanah Seri Indah Sekebun Bunga. Tanah Seri Indah Sekebun Bunga. Ini kawasan yang besar. Kemudian kisah ini sebenarnya mungkin tidak terdapat dalam catatan-catatan orang Melayu, kerana orang Melayu dulu tidak mencatat, tapi mereka bercerita. Orang Melayu itu sifat kisah-kisah itu secerita lisan. Maka cerita itu sebenarnya disebut daripada cerita wayang Melayu. Wayang-wayang Melayu zaman dulu mereka bercerita. Banyakkan cerita kisah Sanjaya ini dikenali sebagai cerita-cerita Panji. Maka kalau kita dengar daripada cerita-cerita Panji itu, kita akan dapati bahawa kisah penaklukan kawasan-kawasan ini disebut bagaimana termasuklah Sanjaya ini selepas berjaya menguasai kawasan tersebut sekitar tahun 799, Sanjaya pulang semula ke medan bumi sebagai seorang maharaja yang besar dan digelar sebagai Ratu Sanjaya atau Sri Maharaja Sanjaya di tahun-tahun terakhir abad yang ke-8. Sebenarnya Sanjaya tidak berpuas hati dengan kawasan besar yang telah dikuasainya, sehingga kalau kita perhatikan di dalam riwayat-riwayat tradisi dan juga wayang-wayang Melayu seperti disebut oleh Ustaz Nakula, sebenarnya Sanjaya telah mengatur untuk menguasai kawasan di sebelah barat, sedangkan di sebelah barat itu adalah lautan. Maka satu gerakan yang dibuat pada tahun 1803, tahun 803, Sanjaya telah bergerak daripada Sungai Musi, mana kota di Sriwijaya di Jambi,
membawa ketumbukan tenteranya pergi ke Aceh, yang juga merupakan kawasan jalan takluknya. Daripada Aceh itulah mereka telah membelah Lautan Hindi, kemudian menuju terus ke kawasan sebuah pulau yang terletak jauh di barat dan disebutkan sebagai Madagaskar. Kan itu dalam setengah-setengah catatan menggambarkan bahawa kawasan Melayu itu ialah daripada Madagaskar sampai ke kawasan Hawaii di timur dan baratnya. Dan daripada Hawaii sampai ke Madagaskar. Madagaskar itu termasuk dalam kawasan yang pernah dikuasai oleh Sanjaya sekitar tahun 803 Masihi. Kemudian berlaku pertempuran atau peperangan-perangan yang melibatkan suku-suku di Afrika. Maka dalam cerita-cerita Panji itu digambarkan bahawa serangan yang dibuat oleh Sanjaya ini berhadapan dengan bangsa-bangsa yang dianalogikan, misalnya bangsa Kera, bangsa Lutung, bangsa Kakoh dan juga bangsa Kiuman. Itulah bangsa-bangsa ataupun suku-suku orang-orang Afrika yang berperang dengan Sanjaya. Mungkin kerana kerendahan tamadun dan seumpamanya ketika itu, maka dalang-dalang dalam wayang Melayu itu menggambarkan peperangan itu berlaku di atas Sanjaya dengan bangsa Kakoh, bangsa Kera, bangsa Lutung dan juga Kiuman itu. Itu dalam gambaran-gambaran perumpamaan ataupun kita katakan sebagai analogi yang digunakan untuk menggambarkan kisah bagaimana Madagaskar itu dikuasai oleh Sanjaya sekitar tahun 803 Masihi. Sebenarnya ketika berlakunya serangan Sanjaya ke atas Madagaskar pada awal abad yang ke-9 ini, di negeri-negeri di sebelah Asia Barat, orang-orang Islam telah pun berjaya menguasai satu wilayah yang besar ketika ini. Misalnya kerajaan Bani Umayyah yang telah berjaya menguasai kawasan-kawasan yang luas daripada Transjordania di Asia Tengah menghala ke barat sehingga ke Afrika Barat ataupun Maghribi, dan juga kemudian memasuki kawasan Andalusia. Pada tahun 750 Masihi, Amawiyah telah tumbang dan kerajaan Islam ketika itu diambil alih oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750 Masihi. Sedangkan sisa-sisa kerajaan Osmaniyah itu, putera-putera mereka telah melarikan diri. Bukan Osmaniyah, Umayyah telah melarikan diri. Kemudian mereka membentuk kerajaan baru di Andalusia, kerajaan Amawiyah Andalus. Sedangkan kerajaan yang berdiri di Baghdad menggantikan Amawiyah dikenali sebagai Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu ada beberapa kerajaan, beberapa khalifahnya yang masyhur, seperti pengasasnya Abdullah Abbas As-Saffah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, adindanya. Kemudian selepas itu ada Khalifah Al-Hadi, Al-Mahdi, kemudian Harun Ar-Rasyid. Kemudian di kalangan anak-anak Harun Ar-Rasyid, pada awal abad yang ke-9 itu antaranya adalah Al-Amin. Al-Amin menjadi raja pada awal abad yang ke-9, menjadi khalifah yang menguasai negara-negara umat Islam. Dan disebutkan bahawa Sanjaya ketika dia berjaya menguasai Madagaskar dan dia telah mendengar keagungan nama kerajaan yang berada di Baghdad itu, lalu dicatatkan juga bahawa Sanjaya pernah pergi ke Baghdad dan mengunjungi Khalifah Al-Amin pada tahun awal abad yang ke-9, sekitar dekad yang pertama daripada
tahun 800. Jadi di situ telah berlaku perhubungan di antara kerajaan Tanah Serendah Sekemebunga yang berpusat di Kelantan dengan Al-Amin, khalifah yang merintah di Baghdad. Kemudian disebutkan juga selepas daripada peristiwa kunjungan Sanjaya kepada Al-Amin, Sanjaya ketika dalam perjalanan pulang telah melakukan beberapa ekspedisi lagi, iaitu menuju ke kawasan negeri India. Dalam perjalanan pulang itu dia menuju ke India dan tiba di satu tempat yang dikenali sebagai Cheras. Cheras ni ialah sebuah negeri yang terletak di pantai Malabar sekarang. Malabar ni satu pantai yang menghadap Lautan Hindi di sebelah barat India. Di sebelah timur ni menghadap ke Teluk Benggala. Di sebelah barat tu menghadap Lautan Hindi. Maka di situ kerajaan Cheras telah diserang oleh Sanjaya dan dapat menguasainya. Maka disebutkan dalam gambaran-gambaran yang diberikan bahawa kawasan di pantai barat India sampai ke Kacha atau Kota Baru Kacha itu telah berjaya dikuasai oleh Sanjaya. Memang ada catatan-catatan berkenaan dengan serangan daripada Nusantara ke atas kawasan selatan India. Dan kalau kita perhatikan dalam sejarah India sendiri, mereka mengakui bahawa ada sebahagian daripada raja-raja yang memerintah di selatan India ialah raja-raja yang berbangsa Melayu. Hal ini berlaku lebih pada sekali. Yang pertama berlaku pada zaman Sanjaya, kemudian beberapa abad kemudian ketika mereka diserang oleh raja-raja daripada Sri Dharmaraja ataupun daripada Ligor. Raja-raja ini bukan sahaja menguasai di kawasan India Selatan itu, mereka juga menguasai Sri Lanka dan menjadi raja-raja di sana. Dan sejarah Sri Lanka juga mengakui bahawa mereka pernah diperintah oleh raja-raja Melayu. Dan penguasaan itu sebenarnya menurut Ustaz Abdullah Nakula bukan hanya di pantai barat, tetapi mereka dapat menguasai sampai ke pantai timur, iaitu di kawasan dikenal sebagai Ganstashala. Satu kota Ganstashala ini juga dikuasai oleh Sanjaya di sebelah timur India, mana kawasan yang menghadap ke Teluk Benggala atau Teluk Benggala. Kemudian dari situ dikatakan bahawa Sanjaya telah melanjutkan gerakannya ke atas negara Chola. Chola itu sebuah kerajaan yang besar di India yang bangkit semula pada abad yang ke-10 untuk menguasai India selepas beberapa ratus tahun dikuasai oleh orang-orang Buddha, kerajaan Buddha daripada keturunan Asoka. Kemudian dihindukan semula oleh kerajaan Chola. Ketika itu kerajaan Chola itu masih kecil. Kawasan-kawasan kerajaan negara Chola itu juga jatuh ke tangan Sanjaya. Kemudian menguasai lembah sungai Kaveri sampai ke negeri Cheras semula. Jadi dari Cheras dia pergi ke Gantashala, kemudian ke Chola, balik semula ke Cheras. Jadi kawasan negeri Pandya, itu negeri kita katakan bahawa kawasan selatan India itu telah pun dikuasai oleh Sanjaya dalam ekspedisi ini. Kemudian disebutkan juga bahawa selepas itu dia menguasai pula kota Kanchi yang berada di timur India. Timur India itu makna pantai yang menghadap ke kawasan Melayu. Kemudian daripada Kanchi, ekspedisi seterusnya dilakukan ke atas Sri Lanka. Sri Lanka ataupun ketika ini dikenali sebagai Serindip. Serindip itu ialah nama lama bagi Sri Lanka ataupun Ceylon. Disebut Ceylon ataupun nama lamanya Serindip. Serindip itulah kawasan yang kita kenal sebagai Sri Lanka hari ini. Daripada kota Kanchi tadi di pantai timur India, dia bergerak ke Serindip ataupun Sri Lanka dan akhirnya berjaya menguasai Sri Lanka. Kemudian dia berlayar semula ke utara untuk kembali di kota Gantashala dalam negeri Kalinga.
negeri Kalinga itu ialah negeri yang disebut untuk merujuk kepada hari ini kita kata sebagai Tamil Nadu. Sebab itulah orang-orang Kelantan sampai hari ini pun dia merujuk kepada orang-orang Tamil dengan panggilan Keling. Dia bukan satu penghinaan, tetapi memang dalam sejarah negeri Tamil Nadu itu disebut sebagai Kalinga oleh orang-orang Melayu. Seperti mana Holing di Jawa juga disebut Kalinga. Di India, kawasan yang didiami orang Tamil atau hari disebut Tamil Nadu itu di selatan India ataupun di Madras. Dulu satu masa dipanggil Madras kan. Itu juga disebut dalam sebutan orang-orang Kelantan sebagai Tanah Keling. Tanah Keling. Orangnya dipanggil orang Keling. Itu pada saya itu bukan satu penghinaan, tidak ada sebarang bentuk penghinaan, tetapi itulah panggilan yang digunakan oleh orang Melayu satu masa dahulu terhadap bangsa India ataupun bangsa Tamil yang berada di sana. Dan memang kita dapati dalam catatan orang Melayu dulu, kalau mereka menyebut negeri Kalinga ataupun negeri Keling, itulah merujuk kepada pantai timur di selatan India. Kemudian daripada Kalinga itu dikatakan juga bahawa Sanjaya telah mengatur beberapa gerakan ketenteraan menuju ke utara sehingga ke delta Ganga ataupun sebut hari ini Bangladesh, daripada Calcutta sampai ke Chittagong, itu delta Ganga. Kemudian menguasai kawasan India Timur yang hari ini termasuk Bangladesh. Jadi kalau pergerakan itu daripada Chera di barat India, pantai barat India selatan, kemudian ke kawasan timur di kota Gantashala, kemudian menguasai Sri Lanka, kemudian ke kota Kanchi, menguasai Kalinga di pantai timur tapi kawasan selatan, kemudian bergerak ke utara menguasai muara ataupun delta Ganges yang hari ini kita kenal sebagai Bangladesh. Artinya kawasan kekuasaan Sanjaya itu daripada Chera terus bersambung dengan Arimanada yang kita sebut awal tadi telah dikuasai oleh beliau dalam gerakan yang dilakukan pada tahun 723. Itu menguasai negeri Burma ataupun Myanmar hari ini. Itulah kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Sanjaya. Kemudian selepas menguasai Teluk Bangla itu, maka beliau telah pun mengambil keputusan untuk berpatah balik ke medang bumi. Daripada Bangladesh, mereka pergi ke Sungai Musi, ke tentera tadi, tentera daripada Sungai Musi, kemudian balik ke medang bumi. Kemudian ketika dia pulang ke medang bumi, ketika itu umur Sanjaya sudah mencecah 130 tahun. Dan satu umur yang sudah tua itu sebenarnya keinginan atau cita-cita Sanjaya masih besar. Apakah sasaran yang diletakkan oleh Sanjaya ketika ini? Iaitu beliau berhasrat untuk menguasai satu kawasan yang dikenali sebagai Kusadwipa. Kusadwipa ni ialah sebuah kawasan yang terletak di seberang laut di sebelah timur tempat naiknya matahari, yang hari ini kita kenali sebagai Amerika. Kusadwipa dia memang mengatur beberapa rancangan dan juga persiapan tentera untuk membolehkan dia bergerak pula membelah laut di sebelah timur sehingga sampai ke negeri tempat naiknya matahari, iaitu Kusadwipa ataupun Amerika hari ini. Walau bagaimanapun ketika itu setelah beberapa ketika mengadakan persiapan, disebutkan bahawa pada tahun 829 Sanjaya telah mangkat ataupun disebut dalam bahasa raja-raja, sebenarnya dikatakan telah gaib dan masuk ke alam khayangan. Itulah gambaran
yang menyatakan bahawa seseorang raja itu telah mati. Jadi kalau kita membaca hikayat-hikayat menyebut rajanya telah gaib atau telah beralih ke alam kayangan, itu menunjukkan bahawa raja tersebut telah mati. Peristiwa ini berlaku pada tahun 829. Jadi sebenarnya kerajaan yang berada di Sriwijaya Daratan yang telah mengalami kemerosotan seketika pada zaman Maharaja Dwi Pantra telah melakukan kebangkitan semula, bermula daripada permulaan abad yang ke-9, abad yang ke-8 723, kemudian terus bergerak membesarkan wilayahnya sehingga menguasai seluruh Asia Tenggara, dan digambarkan juga bahawa mereka menguasai kawasan Madagaskar dan beberapa kawasan di India daripada Chera sampai ke Bangla, termasuk Sri Lanka. Kemudian kawasan yang luas itu dikenali sebagai Empayar Tanah Seri Indah Sekebun Bunga. Dan usaha yang dibuat oleh Sanjaya itu telah meletakkan Kelantan sebagai pusat pentadbiran sebuah kerajaan besar berpusat di Balai Penjuru. Dan begitulah sejarahnya yang kita dapat perkatakan tentang Sriwijaya yang berpusat di Kelantan, yang punya sejarah yang berbeza dengan Sriwijaya yang berpusat di Palembang sebab disebut oleh ahli-ahli sejarah sebelum daripada ini. Dan Sriwijaya di Kelantan itu kita boleh katakan dia menjadi sebuah kerajaan besar daripada abad yang ke-8 memanjang sehingga abad yang ke-10 dan juga ke-11. Jadi hal-hal yang berikutnya selepas daripada kematian Sanjaya kita akan sebutkan dalam sesi akan datang. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada sesi akan datang, siri yang ke-11, untuk kita memperkatakan keadaan kerajaan di dalam Empayar Tanah Serendah Sekebun Bunga ini pada abad-abad selepas daripada zaman Sanjaya. Kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.